Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izawan bin Baharin. Tetamu saya pada hari ini ialah Ustaz Fauzan dan Dr. Fadlan. Topik yang kami akan berbincang pada hari ini ialah berkenaan Tahun Baru. Jadi saya terus kepada Ustaz. Ustaz, setiap kali datangnya Tahun Baru pasti akan ada orang bertanya soal azam. Adakah apa azam Tahun Baru ni? Adakah azam tahun depan dah tercapai? Soalan dia, adakah benda ni selari dengan Islam? Adakah dalam Islam tu ada? Setiap kali Tahun Baru datang, kita kena azam, nak berubah, nak jadi baik. Apa pandangan Ustaz? Bila sebut soal azam ni ataupun berhijrah ataupun genggam sesuatu azam untuk kita berubah dari segi yang baik kepada yang lebih baik, daripada yang jahat kepada yang baik, maka sebenarnya hal ini perlu kita sedarkan kepada masyarakat umumnya, terutama sekali remaja. Bila sebut soal azam, ia perlu bermula pada tahun baru, di awal tahun, baik Muharram ataupun di awal Januari. Sebenarnya tidak ada perayaan ataupun satu benda yang khusus bila sebut soal azam dalam Islam. Bila kita cerita soal azam, semestinya azam ini sentiasa kita sematkan dalam hati kita untuk kita sentiasa berubah. Sebagaimana firman Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Di sini ada satu disiplin ilmu yang kita dapat ambil daripada Al-Quran, bahawa setiap Muslim perlu ada azam untuk menjadi seorang mukmin yang baik, mukmin yang sentiasa memberi kebaikan kepada agama dia, memberi kebaikan kepada keluarga dia dan juga diri dia sendiri, memberi manfaat kepada negara sebagainya. Ini perlu ada dari setiap semasa, tidak perlu tunggu pada hari-hari yang seperti yang kita spesify Tahun Baru. Bila kita membicarakan tentang azam, kita mungkin masalah yang timbul ialah setelah 12 bulan. Setelah 12 bulan, tak kiralah sama ada yang hijrahnya ataupun yang masihinya, ataupun mungkin ada yang melihat juga kepada bulan-bulan yang ada pada bulan Cina, bulan Jawa dan sebagainya, kan. Masalahnya ialah selepas 12 bulan baru nak polish balik semula azam tu. Okay, sedangkan kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bila melihat kepada anak bulan, okey, Nabi akan berkata, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah bulan ini, masukkanlah kami ke dalam bulan ini dalam keadaan tenang, okay, keamanan dan juga keimanan, okey, wassalamati wal Islam, dan juga kesejahteraan dan keislaman. Okay, jadi saya ingin melihat di sini bahawa amalan Nabi SAW sebenarnya lebih kerap daripada itu. Dan bila amalan itu dilakukan dengan kerap, maka azam itu sebenarnya dapat kita jaga sebulan demi sebulan. Okey, bahkan kalau kita perhatikan, itu adalah berkenaan dengan bulan. Apa pula berkenaan dengan minggu? Okay, kita ada hari Jumaat yang ada peringatan, kan, baca surah Kahfi. Kenapa kita diminta untuk baca surah Kahfi? Kalau baca dapat apa? Dia akan mendapat cahaya hingga Jumaat yang satu lagi. Dalam surah Kahfi ada pelbagai peringatan. Tapi itu syaratnya kita baca dan kita kena faham maksudnya. Okay? Jadi saya merasakan perlu diubah sedikit, dianjakkan pemikiran kita, bukan di awal tahun sahaja, tetapi di awal setiap bulan kita kena perhatikan apa yang boleh kita azamkan kembali. Ya? Kalau boleh hari, ya, betul. Tiap kali bangun tu, kan, kita doa dan kita azamkan hari ni saya nak buat apa. Ya. Ustaz, tadi Ustaz ada sentuh sikitlah mengenai bila Tahun Baru tu adalah aktiviti-aktiviti yang tak sihat, boleh kita kategorikan sebagai maksiat lah. Contohnya boleh berlaku penzinaan, boleh berlaku kegiatan merempit dan kadang-kadang hiburan yang melampau lah. Jadi apa punca ya Ustaz? Adakah sebab keseronokan atau ada pengaruh-pengaruh lain Ustaz? Saya lihat anak muda zaman sekarang lebih kepada azam. Mereka mencari ruang-ruang yang ada bagi di depan mereka untuk mencuba itu dan ini. Lihat saja bagaimana pada malam Tahun Baru itu, mereka berbincang sama mereka apakah aktiviti-aktiviti yang menyumbang ke arah benda-benda yang baik. Saya tidak nampak itu. Mereka lebih berfikir untuk berseronok, mencari macam mana nak release stres dan sebagainya. Lelaki dan perempuan bercampur, jelas itu telah dilarang dalam agama. Maka perlu ada satu mekanisme khas bagaimana ingin mendidik mereka. Malah kita dapat lihat bahawa gejala-gejala seperti mak rempit dan sebagainya, mungkin mereka tidak didedahkan dalam hal-hal
Allah ingatkan sendiri, jangan kamu letakkan diri kamu dalam kebinasaan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu letak diri kamu dalam kebinasaan. Malah saya setuju dengan Al-Fadhil Ustaz Fadlan, bagaimana muhasabah ini perlu dari hari ke hari. Bermulanya kita membuka mata balik, sehinggalah kita memejam mata balik, kita perlu muhasabah di kita pada hari ini apa yang kita lakukan, apa kebaikan yang kita buat, apa dosa yang kita buat yang mana mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks takwa itu sendiri, iaitu takut kepada Allah, dan apa yang akan kita hadapi pada keesokan harinya. Doktor, kadang-kadang golongan-golongan ni lah, dia orang tahu benda tu berdosa, dia orang tahu benda tu langgar peraturan, tapi tetap nak buat. Jadi macam mana kita nak semai dalam diri tu, rasa takut pada Allah, rasa takut kepada apa ya, azab akhirat. Sebenarnya macam apa yang perlu kita buat? Apa panduan daripada ni lah, doktor? Uzkuru hadimal ladzat. Okay, ingatlah, sentiasalah kamu ingatkan tentang perkara yang merosakkan kelazatan, iaitu kematian. Okay? Bukan saya nak kata apa dia remaja tak boleh buat. Saya tahu remaja ni memang ataupun pemuda jiwanya jiwa yang memberontak, yang suka tak apa, teruskan, tapi fikir apa dia yang bagus. Okay, sebab tu Nabi SAW bila jumpa orang duduk lepak kan, budaya lepak ni ada zaman Nabi, bukan tak ada. Okay. Tapi Nabi kata jangan duduk. Jangan duduk, jangan melepak. Apa dia orang kata? Oh baik. Dia jiwa mereka memang menuntut untuk lepak. Jadi mereka mengatakan, wahai Rasulullah, melepak ni tempat jalan ni memang kami kena duduk. Mesti kami kena lepak. So Nabi mengatakan kalau begitu, okey, berikan hak jalan. Okey, apa hak jalan? Apa hak jalan? Ni apa muda kena dengar apa hak jalan ni. Nak lepak silakan. Kita menyokong lepak ni kan. Tapi dengan apa yang Nabi ajarkan, iaitu pertama, okey, berikan salam. Okay, ada orang lalu, Assalamualaikum, bagi salam. Bila sebut Assalamualaikum, ingat kesejahteraan ke atas kamu. Kami takkan kacau kamu. Ingat yang tu. Yang kedua ialah jangan tengok ghuddul basar. Okay? Maknanya kita kena tundukkan pandangan kita. Tengok sekali tak ada apa. Tapi jangan tengok sekali lama gitu kan. Lama, itu bukan sekali lah tu. Kan? Tengok sekali cukup. Okay? Kemudian, kaful adha. Kan? Antaranya ialah kita jangan sakitkan orang. Jangan sakitkan orang, okey. Amar makruf nahi mungkar juga antaranya. Bila nampak ke satu benda yang mungkar, kita ingkarkan. Okey, remaja perlu mainkan peranan, pemuda perlu mainkan peranan. Kalau nampak ada orang yang dikacau, mereka datang. Mereka membantu. Okey, nampak apa dia orang yang memerlukan angkat barang, okey, kita tolong. Okey, ini benda yang perlu dibuat oleh remaja kita. Okey, saranan kita bahkan saranan Nabi SAW. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita. Demikian saja perbincangan kami pada hari ini. Diharap kita semua mendapat manfaat daripada hasil perbincangan dua ahli panel kami. Teruskan melayari laman web Harian Metro di www.hmetro.com. Terima kasih.